Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Vietnam, yang mana Vietnam menang 2-1 hasil jaringan daripada Tien Ling dan juga Ngoc Hai, dan juga Malaysia dijaringkan oleh Guilherme de Paula melalui sepakan penalti. Okey, keputusan perlawanan semalam ada satu keputusan yang kontroversi, iaitu mengenai sepakan penalti Vietnam, yang mana sedang viral sekarang. Ada dua video. Video pertama adalah Brandon Gan tidak menyentuh langsung player Vietnam tersebut di dalam kotak penalti. Bahkan player Vietnam tersebut melakukan diving ataupun simulasi menjatuhkan diri sendiri. Manakala video kedua menunjukkan yang Brandon Gan ada melakukan sedikit sentuhan kepada kaki player Vietnam tersebut. Lalu player Vietnam tersebut jatuh kan. Tetapi reaksi ataupun tindak balas daripada player Vietnam tu agak lambat. Tetapi pengadil memberikan penalti. Jadi daripada dua video ni, apa yang boleh dibuat adalah FAM boleh filekan komplain kepada AFC untuk melakukan satu siasatan kepada penalti tersebut. Dan keputusannya kita kena tunggulah lepas siasatan. Itu sahaja jalan penyelesaian yang ada sekiranya pihak FAM tidak berpuas hati dengan keputusan sepakan penalti pada perlawanan semalam. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Saya nak mulakan dengan skuad kebangsaan Malaysia. Apa yang mereka improve dan juga apa kebaikan yang mereka ada pada perlawanan semalam. Yang pertama, mereka bermain dengan high pressing, terutamanya di first half. Iaitu kita boleh lihat di first half, separuh masa yang pertama, Malaysia memberi tekanan yang sangat tinggi kepada pemain-pemain Vietnam, sehingga pemain-pemain Vietnam bermain terlalu deep ke bawah disebabkan pressure dan juga tekanan yang diberi oleh pemain-pemain Malaysia. Bahkan boleh saya katakan work rate yang tinggi yang dilakukan oleh Shafiq Ahmad memberi masalah kepada barisan pertahanan Vietnam untuk first half. Tetapi sayang, Shafiq Ahmad terpaksa dikeluarkan di second half akibat daripada kecederaan. Kalau kita perasan, waktu first half, Shafiq Ahmad dah mula injured, yang mana dia terhinjut-hinjut. Kadang-kadang dia tengok lutut dia kan. Jadi disebabkan itulah Tan Chee Ho gunakan Shafiq Ahmad di first half untuk dia all out dengan melakukan pressing kepada barisan pertahanan Vietnam untuk membiarkan pemain-pemain Vietnam ni penat kan. Jadi itu adalah function utama Shafiq Ahmad diturunkan di first half, dan perkara itu membuahkan hasil. Kita boleh nampak Shafiq Ahmad dan rakan-rakan yang lain bermain dengan begitu baik untuk first half dengan memberi tekanan yang tinggi. Yang kedua, apa yang Tan Chee Ho cuba terapkan dan juga cuba laksanakan dalam game semalam adalah dengan bermain sebagai fast attacking football, ataupun mereka cuba untuk control game dan mereka cuba build up dan melakukan serangan dengan begitu banyak dan melakukan serangan dengan laju. Tetapi apa yang saya nampak ketika build up pemain-pemain Malaysia daripada bawah, mereka melakukan dengan sangat baik sampai dekat middle third ataupun kawasan tengah. Tetapi apabila masuk dalam final third pasukan Vietnam dan juga kotak penalti pasukan Vietnam, pemain-pemain Malaysia ini gagal untuk penetrate bahagian pertahanan Vietnam disebabkan Vietnam dah compact dan begitu berdisiplin ketika bertahan. Bahkan player-player Vietnam pun dah marking player-player Malaysia yang ada dalam kotak penalti. Bahkan bukan hanya marking, player-player Vietnam yang berada di bahagian tengah juga telah tutup segala ruang-ruang kosong yang membolehkan Malaysia untuk melakukan through pass ataupun long passing ataupun shooting dan sebagainya. Telah ditutup segala ruang oleh player-player Vietnam. Okey, tetapi apa yang menyebabkan Malaysia gagal sebenarnya untuk bermain dengan fast attacking football ataupun gagal untuk build up dan penetrate bahagian pertahanan Vietnam pada perlawanan semalam? Okey, ini adalah masalah yang sepatutnya kita bincangkan. Sebab apa? Sebab kita boleh nampak yang Malaysia control game, tetapi Malaysia tak boleh nak masuk kotak penalti Vietnam. Malaysia hanya boleh shoot daripada luar kotak penalti, tetapi mereka gagal untuk masuk sama ada kot tengah, kot kiri dan kanan. Antara faktor ataupun kelemahan Malaysia yang paling ketara adalah pada perlawanan semalam yang menyebabkan Malaysia tak boleh nak penetrate final third ataupun tak boleh nak masuk kotak penalti pasukan Vietnam. Yang pertama adalah pemain-pemain Malaysia terlalu statik di first half dan juga second half ketika melakukan build up ataupun ketika melakukan serangan. Yang mana kita boleh lihat Malaysia cuba bermain dengan wide ataupun menggunakan bahagian kanan, bahagian kiri dan bahagian tengah. Tetapi apabila pemain Malaysia di bahagian kanan, di bahagian kiri ataupun di bahagian tengah ketika melakukan build up, orang yang pegang bola, pemain yang pegang bola, mereka tidak mampu untuk melakukan short passing
tak mampu melakukan long passing, tak mampu untuk mencari rakan-rakan yang ingin dipasingkan bola tersebut. Pemain yang pegang bola, dia tak boleh nak passing kepada pemain-pemain yang tidak pegang bola. Disebabkan apa? Disebabkan pemain-pemain Malaysia terlalu statik. Ini menunjukkan pemain-pemain Malaysia sebenarnya kurangnya off-ball movement, iaitu pergerakan tanpa bola dalam kawasan padang pada peluang semalam, yang menyebabkan build-up Malaysia agak terencat dan senang dibaca. Dan ruang-ruang kosong yang ada terpaksa ditutup disebabkan pergerakan tanpa bola pemain Malaysia agak kurang dan terlalu statik. Yang kedua, Malaysia tidak cuba untuk meletakkan positioning ataupun kedudukan pemain mereka dalam keadaan yang lebih dekat. Kita boleh tengok ketika Sumareh pegang bola, Matthew Davis pegang bola, Kobe On pegang bola, kedudukan Safawi, kedudukan Di Paula agak jauh. Jadi mereka punya jarak antara satu sama lain pun dah jauh, dan mereka tak cuba untuk kecilkan ruang-ruang tersebut, yang menyebabkan build up tersebut gagal untuk dilaksanakan disebabkan player Malaysia terlalu statik. Itulah masalah utama ketika Malaysia cuba melakukan build up, disebabkan player terlalu statik, tak banyak rotation dalam padang dilakukan, tak banyak jalan, tak banyak lari, tak banyak ubah kedudukan, menyebabkan Malaysia gagal untuk buat sesuatu. Itu yang pertama. Kelemahan Malaysia yang kedua adalah peranan Di Paula, yang mana pada perlawanan semalam Di Paula boleh dikatakan tidak tahu apa peranan utama beliau di dalam padang, yang mana kita boleh katakan Di Paula sebenarnya adalah seorang player yang acah cuba untuk bermain sebagai false nine, seperti mana Firmino main dekat Liverpool. Tetapi bagi saya, Di Paula bukannya seorang player yang false nine, bahkan dia adalah seorang player yang malas. Kalau nak main sebagai player nombor 9 ataupun false nine, dia perlu rajin. Dia adalah penghubung antara penyerang dan juga bahagian tengah. Tetapi semalam Di Paula memang sangat-sangat malas. Kita boleh lihat dia hanya berlari untuk meraihkan jaringan penalti. Selebihnya dia jalan. Itu je saya boleh cakap. Dan juga Di Paula bukannya seorang pure target man ataupun target man semula jadi. Bahkan Sumareh juga bukannya pure goal poacher ataupun bukannya goal poacher yang semula jadi. Maka peranan Di Paula dalam skuad kebangsaan saya rasa memang tak ada function, dan lepas ni kemungkinan besar tak payah panggil Di Paula, merapu kan. Itu antara kelemahan Malaysia yang kedua. Memang tak tahu apa peranan Di Paula dalam skuad kebangsaan Malaysia. Yang ketiga, kelemahan yang paling ketara adalah akibat daripada bermain dengan high pressing ataupun memberi tekanan yang tinggi kepada pasukan Vietnam, dan juga bermain dengan fast attacking football, cuba build up gameplay daripada bawah. Malaysia bermain dengan high defensive line, iaitu defensive line Malaysia agak tinggi, yang mana kita boleh tengok Vietnam cuba untuk melakukan counter attack di bahagian kiri dan kanan beberapa kali, tetapi nasib baik boleh dikatakan bahagian serangan Vietnam tak beberapa clinical dalam finishing, yang menyebabkan mereka gagal untuk menjaringkan gol. Kalau tak, saya rasa Malaysia dah kena banyak gol lah. Tetapi nasib baik bahagian hadapan Vietnam tumpul sikit pada perlawanan semalam. Kalau macam lawan dengan Indonesia hari itu punya striker, memang Vietnam boleh bantai Malaysia lebih daripada 2 gol sahaja. Okey, itu untuk pasukan Malaysia. Untuk pasukan Vietnam pula, Pak Heng Su ni dia pandai. Sebab apa saya kata dia pandai? Adalah dia nampak Tan Chee Ho cuba untuk melakukan fast attacking football, dan juga Tan Chee Ho mengarahkan untuk bermain dengan hard pressing, memberi tekanan yang tinggi kepada pasukan Vietnam. Jadi Pak Heng Su ni nampak perkara tu, dia chill and cool. Sebab apa dia chill and cool? Sebab dia nampak yang okey, Malaysia cuba main dengan bagi tekanan tinggi, dan Malaysia cuba untuk lakukan serangan bertubi-tubi. Maka apa yang aku perlu buat adalah, Pak Heng Su kata dekat tim dia Vietnam, okey, pemain-pemain Vietnam sila sit deep ataupun duduk dengan terlalu dalam ke bawah kan. Mereka duduk di bahagian pertahanan masing-masing, compact di bahagian kawasan mereka sendiri, dan mereka bertahan. Maka apabila mereka bertahan, Malaysia cuba nak attack, mereka akan tutup segala ruang-ruang kosong yang ada. Mereka berdisiplin, dan mereka punya satu tim tu organize, iaitu satu tim yang organisasi satu tim tu memang sangat-sangat bagus. Mobility ataupun pergerakan pemain untuk menutup segala ruang yang ada tu sangat-sangat bagus. Bukan hanya melibatkan pertahanan, tetapi bahagian tengah juga berjaya tutup semua ruang yang ada, menyebabkan Malaysia tak boleh nak build up. Jadi itu apa yang direncanakan oleh Pak Heng Su, yang mana beliau kata, okey, kita tak payah susah-susah nak main dengan Malaysia ni. Kita duduk bawah, kita bertahan. Bila Vietnam buat macam tu, mereka bertahan,
Jadi apabila Malaysia cuba nak masuk kawasan penalti, kawasan Vietnam, maka pertahanan Vietnam akan mudah patahkan gerakan-gerakan daripada player Malaysia. Dan apabila pasukan Vietnam dapat bola daripada player Malaysia yang melakukan kesilapan, daripada situlah Vietnam akan melakukan counter attack. Tu sebab kita boleh tengok Vietnam bila dapat bola, mereka lakukan counter attack, bagi belah kiri dekat Van Hau kan. Lepas tu Van Hau bagi masuk kat tengah, buat KI dan buat crossing dan sebagainya. Memang lawa. Buat senang cerita macam ni, Vietnam main okey, kami main bertahan, duduk bawah, kami biar Malaysia attack. Jadi bila Malaysia attack, kami bertahan dengan betul-betul berdisiplin dan kami rampas bola, kami lakukan counter attack. Sebab apa? Sebab pertahanan Malaysia dah terlalu tinggi. Jadi untuk counter tu senang. Macam tu je Pak Heng Soh buat kan, nak counter balik apa yang Tan Chee Ho punya tactical. Pak Heng Soh simple. Dia kata buat apa susah-susah nak bagi penat, defend, counter, defend, counter, defend, counter. Itulah apa yang Vietnam buat pada perlawanan semalam kan. Jadi memang Vietnam punya tactical simple and mudah. Mudah gila. Mudah dan senang. Duduk deep, duduk bawah, dapat bola, counter, dapat bola, counter kan. Kita boleh tengok gol pertama macam mana. Walaupun gol pertama melalui corner kan, kita boleh tengok itu memang orang panggil apa, antara kebijaksanaan Pak Heng Soh dalam melakukan tactical, iaitu sit deep, duduk bawah dan lakukan counter attack. Itu yang saya suka tentang Vietnam Memang satu, disiplin pertahanan mereka compact, yang mana memang tutup segala ruang. Yang kedua, tim mereka ni memang organize gila. Satu tim mobility, pergerakan satu tim, persefahaman, corak permainan antara satu sama lain, mereka dah memahami antara satu sama lain. Cuma kelemahan Vietnam adalah daripada segi klinikal, yang mana daripada segi finishing, Vietnam agak kurang pada perlawanan semalam. Okey, secara overallnya pada perlawanan semalam, boleh saya katakan Malaysia agak bagus. Malaysia agak bagus. Tetapi untuk second half, saya boleh bagi pujian apabila Tan Chee Ho memasukkan Ahyar Rashid dan juga Arif Aiman menggantikan Safawi dan juga Sumareh. Yang mana pergantian Arif Aiman, pergantian Arif Aiman, Ahyar Rashid dan juga Nazmi Faiz menyebabkan Malaysia bermain dengan lebih open, yang mana kanan nampak hidup, kiri nampak hidup. Sepatutnya Safawi dan juga Sumareh tu tak patut diturunkan pada perlawanan semalam. Lebih baik bawa masuk Arif Aiman, bawa masuk Ahyar Rashid, bawa masuk Nazmi Faiz lebih awal. Maka saya rasa memang Malaysia boleh kalahkan Vietnam lebih awal pada perlawanan semalam. Sebab kita tengok kehebatan Arif Aiman pada perlawanan semalam. Dia berani, lebih berani daripada Sumareh, lebih berani daripada Safawi untuk beat player Vietnam kan. Jadi memang paduah, saya boleh katakan Arif Aiman. Ahyar Rashid pun dia masuk, memang nampak peranan dia lebih laju, lebih mobility untuk seorang winger daripada Safawi kan. Nampak Ahyar punya performance lagi baik lagi better daripada Safawi. Arif Aiman lagi better daripada Safawi dan juga Sumareh. Mereka berdua ni perlu diturunkan next game lawan dengan Thailand. Saya rasa Safawi dengan Sumareh tu simpan dulu pun tak apa tak payah bawa turun kan. Memang tak fitness. Kalau nak sembang pasal kecederaan ataupun fitness, kita kena ingat Safawi baru lega daripada injured, dan player Vietnam Van Hau nombor 5 tu pun baru lega daripada injured. Tetapi Van Hau punya performance lagi better daripada Safawi punya performance yang dah main 3 game sebelum ni. Lawan Bahrain, lawan Kuwait, lawan UAE. Dan Van Hau tu main lawan dengan Malaysia first game, baru lega daripada injured. Main padu tak sangau belah kiri Vietnam tu kan. Jadi baru pulih daripada injured bukannya alasan, tetapi sebaliknya performance ataupun kesungguhan player tersebut yang sepatutnya dipertikaikan. Van Hau boleh perform dengan baik, kenapa Safawi dan Sumareh tak boleh perform dengan baik? Itu yang menjadi masalah. Jadi untuk Malaysia lagi, barisan pertahanan Kuz dan juga Aidil Zafwan memang terbaik, memang bagus. Mereka berjaya halang banyak percubaan daripada pasukan-pasukan Vietnam yang cuba buat counter attack. Kul berjaya pintas intercept dengan bagus dan sebagainya. Manakala untuk Kobe On dan Matthew Davis, memang mereka juga bagus di bahagian kanan dan juga kiri ketika melakukan overlapping, membantu bahagian serangan dan juga tutup bahagian pertahanan. Tetapi sayanglah sebab waktu first half, kanan winger Malaysia Sumareh, kiri winger Malaysia Safawi tak hidup, dan peranan di Paula tu pula tak ada kan. Jadi memang geram Saya rasa memang tak patut dinaturalisasikan di Paula dan juga Jeridon. Dua player ni memang boleh tarik balik IC, tarik balik vaksin kalau boleh bagi dekat orang lain kan. Jadi secara overallnya Malaysia memang bermain dengan sangat baik. Vietnam bermain dengan sangat baik. Mereka bermain dengan
simple football. Mereka tak perlu susah payah untuk main dengan hard football, main dengan tactical yang complicated dan sebagainya. Mereka tunjukkan yang football is simple. Itu sahaja. Jadi secara overallnya Malaysia bagus, tapi disebabkan peranan winger tak bagus, peranan di Paula tak bagus, maka lingkuplah pasukan. Manakala untuk Vietnam, mereka menunjukkan yang jika player-player mampu laksanakan apa yang coach nak, maka memang akan menang. Jadi cumanya kedua-dua pasukan ni ada kelemahan yang sama, iaitu mereka tidak mempunyai player yang mampu untuk execute ataupun buat apa yang coach nak. Jika dua-dua coach ni dapat player yang mereka nak, yang mereka idamkan, saya rasa Vietnam juga dan juga Malaysia sepatutnya pada peranan semalam boleh jadi game yang sangat-sangat intens, yang sangat-sangat seronok untuk ditonton. Tetapi disebabkan ada di Paula, game tu jadi bosan. Jadi macam Malaysia ni tak boleh buat apa. Lari lepas jaringkan gol penalti je. Lepas tu jalan. Waduh, tonggak jubong tu. Okey, itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan komen pendapat anda di bawah. Bye.